Okay, selamat pagi. Okay, tutorial untuk basic Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Tak lah, dia sama dengan Photoshop tapi dia lebih dikenali Lightroom. Benda ni dikenali sebagai Adobe Lightroom lah, LR. So, kat sini kita nak buat tutorial basic tentang tools Lightroom ni. So, kat sini kita nak tengok sini library. Ni develop. Okay, biasanya dua benda ni lah yang paling asas. Library ni kat mana kita nak import gambar-gambar kita. So, yang kat tepi ni adalah folder-folder kita lah. Contoh macam folder ni ada dua gambar je. Tapi contoh kalau folder yang ini ada 74 gambar. So, ada gambar dia. Jadi kalau kita pergi paling atas, ini all photograph yang kita dah import masuk ke dalam Lightroom. Yang ni yang kita baru import. Yang tu yang basic catalog, ataupun kita boleh terus ke folder yang kita nak ni. Macam ni ada dua terus. Alright, kat sini tempat dia lah. So nak import, sini library, ataupun kita boleh buka folder, kita drag je masuk dalam ni. So ni library. Kita boleh besarkan dia macam biasa. Kita boleh double click untuk besarkan dia. Okay, kita boleh comparison untuk kiri kanan ni. Okay, dan ini nak tengok ni library untuk drag gambar, dia tengok gambar. Okay, develop ni kita nak edit lah yang secara manual lebih detailnya. Okay, so yang basic adalah basic. Okay, tools basic ni. So kat sini kita ada standard macam dalam phone ke, kamera ke, kan. Ada yang basic lah. Kalau dalam phone pun sekarang canggih, benda-benda ni dah ada. Adobe Lightroom phone pun dah ada, betul tak? Okay, so kat sini, okay, paling senang tekan auto. Okay, dah siap. Dia terus gerak pap. Tapi double klik kat sini, katalah dah ubah macam-macam mengarut, kita ubah sini tuntang. Tapi tak jadi, tekan ni tune, double klik. Dia akan balik auto. Yang ni je lah. Yang ni tak. Yang ni dia akan jadi stay. Yang ni maksud aku yang ni. Alright, so itu dah settle. So exposure si terang gelap, kontras nak bagi timbul-timbul sikit. Tapi kadang-kadang lawa, kadang-kadang tak tengok pada gambar juga. Highlight ni untuk yang merah ni, nampak tak yang merah ni? Merah ni tanda tu dah jadi pure white. Dia terlampau cerah, tak ada detail. Sap, tarik turun. So macam nampaklah baju, okay, lengan, okay, belakang tu. Kalau tak kan hilang kan. Okay, yang shadow ni tepat-tepat bahagian gelap tapi tak terlalu hitam. Dia kalau hitam sangat kat sini, dia akan jadi warna biru. Biru ni tanda dia terlampau, dia memang pure black. Tapi kalau tak dia tu, dia consider as shadow lah. So kita tarik sikit. So yang shadow tu boleh terang. So setengah orang suka gambar yang cerah kan. So kita tarik shadow. Tapi jangan tarik terlampau banyak, disebabkan shadow ni sebenarnya kalau gambar terlampau gelap kita tarik, akan nampak noise. Yang tahu pasal fotografi dia tahulah, yang biasa pakai phone untuk edit gambar dia kurang sikit faham. Tapi senang cakap, bila naikkan shadow ni jangan terlampau banyak, nanti ada naik noise, nampak macam pecah-pecah. So kadarlah sikit je. Setengah orang suka macam ni sebab ada gambar yang lebih, macam mana kata, ada terang, ada sederhana, ada gelap. So ada tone, ada cerah ke gelap, ada gradient, adalah feature gambar tu kan. Tapi setengah orang ada yang suka cerah, ada cerah suka. Tapi ini macam gambar-gambar produk komersial, orang suka kan, suka nak tengok sejuk mata memandang. Yang white ni basically apa-apa yang berwarna putih. So kat sini biasanya warna putih, tengok putih tu cerah, dia akan efek. Tapi tempat lain tak. So setengah orang suka dia cerah-cerah, setengah orang tak. So bila naik white ni, highlight ni kita turun lagi. Ni basic lah. Yang black macam hitam lah. Yang mana gelap dia akan naik lah. Sama je. Alah. Clarity ni untuk kasih macam sharp sikit, texture sikit, detail sedikit. Tapi kalau terlampau sharp, dia tak best pada muka subjek. Ini yang normal. Kalau ni kadang-kadang dia okey. Yang ni okey sebab tak adalah okey sangat. Tapi
Jangan tarik terlampau sangat. Dia sikit sahaja. Okey. Sebab dia lebih tarik ke kanan, dia akan lebih sharp. Lebih detail. Ke kiri dia akan lebih soft. So ikutlah atas cita rasa masing-masing. Saturation, semua boleh faham basic dia, which is untuk kepekatan colour. So biasanya yang ni aku akan siap-siap dalam kamera lah. Yang vibrance ni dia akan macam saturation tapi sedikit je. Contoh yang ni tarik takat 100, dia jadi macam ni. Colour kulit ni okey lagi lah. Tapi kalau saturation tarik sampai 100, kulit-kulit semua dia jadi pekat. So vibrance ni macam saturation tapi dia naik sedikit. So adjust lah sikit kan. Okay, settle yang basic. Tone curve ni untuk kecerahan exposure subjek. Okay, biasanya standard orang akan buat macam ni. Macam ni. S curve. Salah tekan. Tarik sini sikit. Okay, tarik sikit. Dia sikit je. Sebab nak naik cerah sikit, nak gelapkan sikit. Tapi tak semua orang lah. Okay. So kat sini dia nak terangkan tapi tempat gelap. Kalau perasan tengok kat bahagian sini yang tempat gelap-gelap ni macam style retro sikit. Dia macam ada pakai filem. Dia macam ada haze tu. Setengah orang suka. Aku kadang-kadang suka tengok pada jenis gambar. Okay, settle. Kat sini pun kita boleh custom lah, sama ada medium contrast, linear, strong. Depends pada gambar. Tapi aku suka strong. Sebab dia dah lagi popkan gambar dengan colour. Okay. So, kat sini HSL. Okay. Hue untuk tukar colour, satu colour ke colour lain. Saturation untuk kepekatan colour. Luminance untuk soften colour. Ya kot, sebab itu term yang aku create sendiri lah untuk kefahaman aku. Scientific aku tak tahu sebab aku bukan budak media. Tapi macam tu lah. Contohnya, okay, hue ni untuk tukar colour satu colour ke colour lain. Tengok merah, orange, yellow, bla 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 bla. Tarik ke kanan dia akan turun ke bawah. Tarik ke kiri dia akan naik atas. Contoh yang green dia tarik ke bawah. Apa-apa yang berkaitan warna hijau dia akan jadi aqua. Aqua akan jadi blue. Okay. Kalau kita tarik yang green, tarik ke kiri, dia akan jadi yellow yang atas. Yang ni favourite aku. Dia jadi tone-tone sama macam ni kan. Ini favourite aku. Okay, settle. Saturation nak cari kepekatan colour. Tapi yang ini basic, beza dengan basic ni, yang ni untuk keseluruhan semua sekali. Kalau yang kat sini dia manual, which is kita boleh set, which is hijau ke, kulit ke, coklat ke. Ni coklat saja. Kau. Mungkin setengah orang dia nak buat macam monochrome punya style. Hijau, aqua. Okay, semua jadi black white tapi color subject. Tak payah nak edit apa masking-masking Photoshop ni, tak payah. Kat sini boleh. Tapi tengok keadaan lah. Kalau baju subjek, seluar subjek, rambut dah sama dengan background, memang tak dapat lah kau nak select macam tu. So itu saturation. Luminance pula ni untuk kecerahan, untuk softenkan colour. Contohnya lah kulit. Tapi biasanya kalau aku naik ni sebab nak cerahkan kulit sedikit. Tapi Dewi ni cerah. Tak payah dah naik-naik dah, dia dah cerah dah. Okay, naiklah sikit kan. Okay, contoh kalau hijau ni kita nak softkan kat sini. Okay, settle. Colour ni ni lagi detail. So dalam colour hijau kita boleh control macam ni, satu. Yang ni dia overall semua sekaligus. Black white, black white habis, kita ambil ini. Ni favourite aku. Akulah, aku orang tak tahu. Okay, yang ni intermediate, tak payah. Kita yang fikir basic je. Okay, noise. Kalau gambar shoot dalam gelap ataupun high ISO, tarik noise ni, sap. Dah. Tak payah sampai habis. Dalam 18 ke 20 ke, tengok keadaan lah, tengok gambar. Macam gambar aku ni, sebab aku shoot siang hari, noise aku pakai ISO pun 200. So tak ada apa pun. Ni yang macam bintik-bintik ni kan. Naik lah. Tapi untuk safe measure kita naik je lah sikit, 3, 5. Kalau shoot gelap ataupun yang pakai lighting, kita tarik lah
dalam 10-18. Okay, yang ni pun noise reduction. Kadang noise ni kita ada macam 2 jenis lah yang aku tahu. Ada noise yang untuk gelap, ada noise yang color. Color dia akan softkan lah. Okay, tapi kalau tak ada, siang ni tak adalah. Tu nak cerita je. Yang ni nak cerita je. Okay, so mana tadi? Okay, tu detail. Lens correction. Lens correction ni sangat penting lah. Lagi-lagi kalau shoot 50mm 1.8. Sebabnya ada chromatic apa tah? Chromatic aberration. Allah, berbelit. Okay, yang purple ni disebabkan pakai aperture 1.8, dia akan efek pada dari sinaran matahari. Cahaya UV apa tah? Aku tak ingat. Bukan cahaya UV. Tapi dia akan menyebabkan outline gambar kita ataupun subjek kita ada line-line purple ni. Kat atas ni ada tak? Ni sikit lah. Ni sikit. Ni subjek tak ada. Tapi kadang-kadang dia ada. Ni adalah sikit-sikit je. Tapi kadang-kadang dia terlampau banyak, terlampau jelas. So kita kena tarik benda ni. So bila tarik benda tu, dia akan hilang. Contoh kat sini ni aku on off. Ni ada. Ni ada purple tu. Sebab bila kalau shoot produk komersial ke apa, kita tak nak ada benda color selain daripada gambar yang kita nak tu. Tu kena tekan kat sini untuk tengok. Okay, menu ni pula yang ni untuk kalau pakai wide lens macam distort kan. Tapi biasanya yang tu aku akan tekan dekat ini, enable profile correction. Kat sini. Lepas tu aku pilih lah. Aku pilih Canon. Kadang-kadang dia akan auto. Ni 51.2. Kadang-kadang dia boleh detect ni lens apa. Aku kan ada 1.2, tak mampu lagi. 1.8 je. Okay, dia gelap sikit, so dia akan cerah sikit. Macam tu lah. Setengah orang suka ada vignette sikit. Yang ni memang natural. Yang ni bila dia correctkan, tak adalah gelap-gelap tu sangat. Itu je lah secara basicnya. Yang ni vignette, ni nak tambah macam tu. Tapi ini 80-an, 90-an dulu ramai lah suka. Aku dulu masa sama-sama sekolah, kalau boleh macam ni aku letak, macam ni aku letak dulu lah. Sekarang ni trending dah lain bro. Jangan buat. Jangan buat kau tanpa tak kena lah. Kalau ada gambar tu memang macam nak buat right tu, ada purpose, doesn't matter. Okay, tak ada masalah. Oh, tadi aku lupa nak tekan kat sini. Ni white balance. White balance ni kira basic, tapi biasanya kita set kat kamera. Yang tu tutorial lain dalam video video untuk kamera punya setting. Tapi kalau kata setting salah, kat sini pun tekan sini auto. Dia akan betulkan. Ni apa dia rasa auto. Dia rasa betul. Tak ada, kita adjust. Adjust lah mana kau nak. Ikut engkau lah. Contoh. Tapi aku dah set dalam kamera, so memang dah macam ni tu. Atau biasanya dia akan tengah-tengah. Tapi aku memang dah set kamera punya white balance untuk match suasana petang tu. So dia akan jadi macam ni. So ni preference aku. Apa preference korang? Alright. So settle yang ini tu je lah yang basic. Yang basic lah. Yang lain-lain tu nanti-nantilah. Okay. Oh ya, basic satu lagi. Kalau korang dah shoot banyak-banyak, lepas tu korang ada banyak gambar kat bawah ni kan, korang tak payah buat satu-satu. Contoh gambar ni, klik gambar ni, tekan sync. Okay, yang ni kita tak ada buat apa-apa kan. Biasanya kita check all je. Kalau ada benda yang kita tak nak dia copy paste, tak payahlah. Kita unclick lah, contoh macam ni tadi. Okay, kita tekan synchronize. Tengok kat bawah tu dia akan tukar color. Dia akan ikut yang ini punya setting. So contoh kalau kita tengok setting tadi, yang ni 11, yang 3 bla 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 bla. Kita tengok sini pun sama, dia akan ikut sebiji setting kita. Contohlah kita dah shoot satu tempat tu tapi banyak pose, takkan kau nak edit satu-satu je tak? So kat sini lah kau akan copy paste synchronize ni. Kalau tak ada, kau buatlah manual. Alamak, dia dah hilang. Tadi aku dah edit elok. Tak apalah.
Tadi aku dah edit tu jadi warna biru. Tak apalah, nanti. So, sekian. Terima kasih. Ini daripada Asfa Arts. Sila follow me Facebook, IG dan YouTube. Subscribe guys. Alright, thanks. Bye. Assalamualaikum.